Untuk topik hari ni, topik hari ni kita bawakan stigma dalam kaunseling. Sebabnya, apabila kita zaman sekarang ni, bila kita bercakap soal kaunseling lah. Contohlah, dulu I jumpa kaunselor. Orang selalu cakap, sakit macam tu dia Rina. Macam awak pula, stigma tu masih lagi ada kalau sebenarnya. Kalau awak bercerita tentang waktu sekolah, saya nak cerita tentang waktu dah berkahwin. Bila ada masalah rumah tangga, mestilah kita perlu menghadiri kaunseling. Tapi persepsi masyarakat kata, pergi kaunseling ada masalah rumah tangga lah tu, nak cerai lah tu. Lain pula ceritanya. Stigma tu masih lagi berlaku. Betul. Jadi untuk penerangan dalam tajuk kita hari ini, stigma dalam kaunseling, kita bersama dengan Mr. Al-Mahdi Hussein, seorang kaunselor yang akan membincangkan dan menerangkan lagi banyak apa itu kaunseling sebenarnya dan stigma ni semua, adakah kita boleh hapus ataupun stigma ni betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami pun sihat. Tanya. Jawab sendiri. Okey, Mr. Untuk permulaan ini boleh terangkan sikit apa yang dimaksudkan dengan stigma kaunseling dan mengapa ia merupakan isu yang penting untuk bidang kaunseling, khususnya Mr. Al sendiri seorang kaunselor. Baik, pertama sekali terima kasih lagi menjemput Mr. Al di Suka TV dan juga kita ucapkan selamat menyambut Maulidul Rasul, betul kan? Dan alhamdulillah saya dengar semuanya sihat dan bagus-bagus. Betul, alhamdulillah. Okey, kita berbalik macam tadi Al kata orang pergi jumpa dengan kaunselor nanti orang akan takut akan bermasalah. Pada asasnya Rina, kita kena faham yang orang labelkan kepada orang yang ada masalah kesihatan mental. Dia dipanggil label yang negatif. Betul. Jadi persepsi yang negatif ni telah berlarutan sampai ke kaunseling. Maknanya mereka merasakan bahawa pada mulanya orang-orang yang ada masalah kesihatan mental ni mereka kata diorang ni patut diasingkan. Mereka ni membahaya, diorang ni gila. Sebab orang tak faham. Lepas tu bila mereka berjumpa dengan kaunselor, orang kata tu ada masalah lah tu, aku tak nak jumpa kaunselor sebab kalau aku jumpa kaunselor nanti orang kata aku gila. Inilah dia stigma yang sangat negatif yang berlaku di kalangan masyarakat kita. Betul. Sebab saya setuju Dina, sebab kadang-kadang memang zaman sekarang ni pun Mr. Al, walaupun kita dah teknologi maju, betul tak? Kita dah pemikiran kita sepatutnya makin cerdik lah. Tapi sekarang ni stigma ni masih berlaku lagi. Jadi Mr. Al, saya nak tanya, apa sebenarnya punca stigma ni masih lagi berlarutan sampai zaman teknologi sekarang pun orang masih lagi berpersepsi begitu. Betul. Sebab kita kena faham yang pada asasnya ramai orang yang dia tidak faham tentang perkhidmatan kaunseling. Sebenarnya kerajaan dah membuat satu apa kita panggil inisiatif yang baiklah dekat sekolah-sekolah kita tengok utamanya memang pelajar-pelajar boleh jumpa kaunselor kan dan kita ada macam LPPKN, Lembaga Penduduk dan Keluarga Negara. Ada banyak. Tapi ramai orang dia tak faham peranan kaunselor tu. Jadi dia dengar cerita orang. Jadi orang akan bagi tahu yang tak payah jumpa kaunselor. Saat lagi dia nasihatkan kau pun lagi teruk masalah. Sebenarnya salah. Banyak persepsi-persepsi yang telah dimomokkan oleh orang. Terutamanya stigma individu sebab dia pernah mengalami satu masalah dengan kaunselor sebelum ni, mungkin kat sekolah dulu dia terjumpa dengan kaunselor yang salah. Kaunselor pun manusia juga, Rina, kan. Jadi dia rasa dia tak patut cerita kepada kaunselor. Jadi bila keadaan ni berlaku, dia telah mempengaruhi ramai orang. Tapi sebenarnya yang Mr. Al selalu lihat, mereka tak faham tentang apakah peranan kaunselor. Betul. Mungkin pada zaman saya juga, Eliza, ada juga berlaku persepsi yang mereka tak nak datang, tak nak masuk langsung bilik kaunseling. Sampai kan cikgu kaunseling kata, datanglah jumpa saya sampai macam tu sekali, Eliza. Saya setuju sebab kalau di sekolah memang adalah satu dua kerat kaunselor yang mungkin bukan berdaftar. Yang pertama sekali, kaunselor mesti berdaftar dan berlesen di bawah Lembaga Kaunselor Malaysia. Macam Mr. Al, memang kena tanyalah apa nombor perakuan kalau you kata you kaunselor. Ni tak ada, dia tak berdaftar. Jadi dia main pakal harung je jadi kaunselor. Lepas tu dia cerita kat cikgu-cikgu. Bila dia cerita kat cikgu pula perli kat dalam kelas. Ini memalukan pelajar tu dan tak sepatutnya berlaku sebab kita ada etika kerahsiaan yang telah ditetapkan dalam kod kaunselor sebenarnya. Jadi mungkin pernah berlaku itulah menyebabkan mereka trauma untuk kongsi masalah dengan kaunselor. Tapi apa sebenarnya stereotip umum yang berkaitan dengan orang yang menerima kaunseling ini dan bagaimana stereotip ini boleh merosakkan
proses kaunseling itu sendiri? Contohnya kita boleh lihat beberapa mitos. Satu, mereka kata sekiranya aku berjumpa dengan kaunselor itu menandakan aku lemah. Betul. Itu pun selalu saya dengar. Yang kedua, kalau kita jumpa dengan kaunselor, maknanya kita ni orang-orang yang gagal dalam kehidupan. Ini mitos, sebenarnya tak betul. Yang ketiga, misal boleh tengok kaunselor ni boleh baca pemikiran orang. Jadi tak nak jumpa dengan kaunselor lagi dia boleh baca. Dia boleh. Mana ada, tak ada. Misal dah lama 20 tahun jadi kaunselor tak boleh baca pemikiran orang. Oh, ada juga Ada. Okay. Jadi dia tak nak berjumpa dengan kaunselor disebabkan oleh mitos-mitos yang telah dimomokkan pada mereka. Itu yang menyebabkan dia orang rasa macam kalau dia orang jumpa ni mesti orang akan tahu. Yang paling besar sekali sebenarnya orang banyak buat kajian menunjukkan dulu 67%, sekarang ni dah bagus sikitlah, orang dah kurang, orang dah faham sikit lepas pandemik kan. Tapi yang paling tinggi sekali dia orang malu. Terutamanya lelaki peratus paling tinggi malu berjumpa kaunselor berbanding perempuan. Jadi Mr. A, saya tertarik. Cakap pasal lelaki ni, kita pun tertarik lah. Kenapa lelaki ni mungkin lebih malu peratusannya untuk jumpa kaunselor, mereka lebih malu? Adakah sebab ego mereka ataupun status mereka sendiri sebagai seorang lelaki itu? Ataupun orang sekeliling kata tak payahlah. Tak gentle katanya. Betul. Keluar. Misal sendiri bagi pihak lelaki kan. Tapi Misal mengikut kajian lah. Dia mengatakan bahawa kenapa orang lelaki stigma mereka lebih persepsi yang terlalu negatif pada kaunseling ini berbanding dengan perempuan adalah sebabnya berlawanan dengan maskulin mereka. Orang lelaki lebih rasa mereka ni boleh selesaikan masalah tu sendiri. Tetapi sebenarnya misalnya cerita sikit ada satu ustaz dia memang kuatlah, dia pun warak dia kata saya ni ustaz selalu sembahyang tahajud, selalu tiba-tiba dia kena depression. Jadi dia kata saya tak faham Mr. Al, kenapa saya ustaz saya sembahyang duha, saya sembahyang tahajud tapi saya kena depression. Dia tak faham yang depression tu boleh kena walaupun kau imam walaupun kau ustaz, siapa saja. Jadi lelaki tu dia rasa dia maskulin, dia tak sepatutnya cerita-cerita masalah pada orang. Biar aku selesaikan masalah. Ego. Jadi ramai di rumah kita panggil di Tanjung Rambutan tu, rumah bahagia kan. Saya pernah pergi bagi talk juga di situ dan peratusan guru lelaki tinggi dibuat gila. Mungkin tekanan, depression. Itulah beza lelaki wanita. Mungkin wanita tu hati dia lembut yang selalu nak mengadu. Dia mengadu je. Itu yang kita pula suka rant. Jadi macam nak bercerita tu akan lepas semua. Betul. Jadi tapi takut juga Mr. Al sebab apabila daripada tekanan kita tak nak buka, kita tak nak terima cara kaunseling itu sendiri, dia akan menyebabkan lebih teruk dan kesihatan mental dia lebih teruk dan membimbangkan sebab banyak pendam. Terutama budaya kita lah suka reserve. Kita sikit-sikit nak pendam, konon-konon kita boleh selesai. Sebenarnya bukan kita sakit jiwa kita pergi jumpa kaunselor sebab kaunselor ni macam mungkin pemikiran-pemikiran kita yang tidak rasional boleh dirasionalkan, boleh buat perbincangan kan, boleh membimbing. Bukan semestinya bagi nasihat, kita tak bagi nasihat. Kadang-kadang orang tu sendiri boleh selesaikan masalah. Bila kita pendam itulah menjadi barah dalam diri kita. Jadi barah di dalam. Ya, betul. Okey, Mr. Saya nak tanyalah, adakah kaunseling ini jalan pertama ataupun jalan terakhir apabila kita ditimpa musibah dan kita nak memohon bantuan itu sendiri, tapi kita nak Mr. Al jawab lagi lah. Lagi. Sebab kita nak berehat sebentar, kita akan kembali selepas ini.